Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rozila binti Ibrahim, nombor matrik 250274. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai konflik yang berlaku di sekolah. Kes yang akan kami kupas adalah mengenai video seorang ustazah di mana telah viral di media sosial, iaitu dipaksa merangkak sekeliling kelas sambil disaksikan oleh anak muridnya. Video ini dipercayai dirakamkan oleh ibu kepada seorang anak murid ustazah tersebut yang dikatakan berang dengan tindakan ustazah yang didakwa mendenda anaknya sehingga cedera. Saya akan membuat pembentangan subtopik pengenalan dan juga beberapa lagi subtopik iaitu latar belakang kes, analisis kes, kaedah dan cadangan mengatasi konflik, dan kesimpulan daripada pembentangan ini akan disampaikan oleh 4 lagi rakan saya. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan konflik? Konflik merupakan sebahagian daripada proses kehidupan manusia. Ia tidak dapat dielakkan selagi terdapat interaksi sesama manusia. Konflik wujud dalam setiap individu maupun organisasi, dan ia disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan juga pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan juga pengharapan orang lain, sama ada majikan, rakan sekerja, keluarga atau individu lain yang perlu berurusan dengannya. Baiklah, konflik berlaku pada semua peringkat umur, iaitu bangsa, tahap organisasi, status dan juga sebagainya. Namun begitu, tanpa mengira ke semua peringkat yang terdedah kepada konflik itu, penyelesaian konflik seharusnya menghasilkan keputusan yang memberi kepuasan kepada semua pihak yang berkonflik. Ini penting bagi memantapkan hubungan antara perseorangan dalam kalangan pihak yang berkonflik, iaitu konflik tidak diuruskan secara konstruktif boleh memutuskan hubungan antara perseorangan. Baiklah, siapa yang menyebabkan konflik juga? Daripada menurut Robbins, iaitu 1993, adalah konflik organisasi, iaitu adalah suatu proses di mana terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik dan pertentangan pendapat merupakan perkara yang biasa dalam komunikasi, iaitu seseorang berkonflik di dalam dirinya apabila ia terpaksa untuk membuat suatu keputusan, atau ia boleh berkonflik dengan individu lain kerana wujud percanggahan pendapat dan juga sukar untuk diselesaikan. Satu organisasi boleh berkonflik dengan organisasi yang lain, atau konflik di dalam organisasi itu sendiri, dan malah satu negara boleh juga berkonflik dengan negara lain. Baiklah, bagaimana konflik berlaku dan kesannya? Konflik dan bertentangan pendapat bukanlah sesuatu yang diingini atau dikehendaki, tetapi ia kerap datang dan juga boleh menimbulkan pelbagai tingkah laku. Dan ia juga meninggalkan implikasi yang sangat dahsyat dan mendalam. Contoh, seseorang individu boleh membunuh diri dan juga tidak dapat menyelesaikan sesuatu konflik. Sebagai contoh, konflik rumah tangga, sehingga mereka boleh bercerai dan juga sanggup meninggalkan anak-anak mereka kerana tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Organisasi juga boleh runtuh atau dibubarkan kerana tidak dapat menangani konflik dalaman, dan juga negara boleh hancur atau berperang dengan negara lain kerana tidak dapat menyelesaikan konflik mereka. Baiklah, pengenalan yang saya telah kupas tadi adalah mengenai dengan konflik yang berlaku di dalam Malaysia, dan juga mengenai dengan kes yang telah akan kami kupas dengan lebih lanjut, akan dikupas oleh rakan-rakan saya. Pada slide ini saya hanya ringkaskan dan merangkumkan sahaja intipati dalam situasi konflik yang sebenar di sekolah dan tidak dapat menghasilkan satu perspektif yang jelas dan mencukupi untuk mengkaji tingkah laku guru di sekolah. Oleh yang demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengurusan konflik wajarlah memahami punca-punca konflik, bentuk-bentuk konflik, strategi-strategi untuk menangani konflik, serta kesan-kesan konflik kepada sesebuah organisasi.
Krisis dan pengurusan konflik boleh membawa kesan yang mudarat sekiranya pengurus atau pihak atasan melaksanakan peraturan ketat dan mengambil tindakan berat sebelah serta tidak bertimbang rasa ke atas pekerja mereka. Sepatutnya kita perlu ada penggunaan atau pendekatan yang bersifat inovatif dan kreatif di dalam pengurusan konflik, di mana bagi menghindarkan keadaan yang tidak diingini berlaku. Maksudnya kita kena bertindak secara profesional. Menurut Robbins 2000, cara mengurus konflik adalah penting untuk menambahbaikan pembuatan keputusan dan peruntukan sumber manusia di sebuah organisasi ke arah peningkatan organisasi yang lebih berkesan. Dalam konteks konflik yang berlaku di sekolah, contohnya antara guru dan juga ada guru dengan pentadbir. Konflik di sekolah juga melibatkan antara guru dengan murid-murid dan guru dengan ibu bapa. Masa kini dengan kepesatan teknologi yang begitu tinggi, kes-kes berkaitan konflik di sekolah sangat mudah sekali tular ataupun viral di media sosial. Contoh FB, WhatsApp, dan sebagainya. Setiap kali ada video-video pergaduhan, perbalahan, malah pertelikahan yang sering berlaku di sekolah. Ramai sependapat dengan saya bahwa penularan video yang berdurasi selama 17 saat itu amatlah tidak wajar sekali kerana ianya seakan-akan mencabar profesionalisme seorang guru, dan ianya juga boleh menjatuhkan air muka guru tersebut di khalayak ramai, memandangkan beliau merupakan seorang ustazah dan juga seorang pendidik di sebuah sekolah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan semua rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Saiful bin Muhammad Fuad 250160 akan membincangkan mengenai analisis kes di dalam konflik organisasi sekolah yang kami bincangkan. Seperti semua sedia maklum bahawa sekolah adalah satu unit organisasi yang penting di dalam negara, kerana melalui sekolah akan melahirkan pemimpin-pemimpin negara, atlet-atlet sukan yang mengharumkan nama negara besar di dunia, sama ada di peringkat pengurusan tertinggi negara maupun di peringkat pelaksana negara, sama ada di sektor swasta ataupun awam, institusi pengajian tinggi. Semuanya bermula daripada sekolah. Jadi tidak hairanlah mengapa sekolah adalah organisasi yang sering menjadi konflik di antara konflik-konflik yang sering kita dengar lah. Kerana ia melibatkan tiga pihak. Maksud saya tiga pihak ini ialah sekolah, murid dan juga campur tangan daripada guru, ibu bapa daripada murid tersebut. Okay. Jadi dekat sini terdapat tiga konflik yang kita dapat melalui analisis kes ini. Yang pertama ialah perbezaan persepsi. Okey. Perbezaan persepsi menurut kajian telah menunjukkan bahawa guru-guru di negara ini mengalami konflik berasaskan peranan kerana perbezaan persepsi tentang peranan guru serta kehendak peribadi dengan kehendak organisasi. Okey. Apa yang kita dapat dalam poin yang pertama ini di bawah perbezaan persepsi ialah peranan kehendak individu itu adalah tidak sama dengan peranan yang diberikan oleh pihak sekolah. Contohnya, seorang guru ini diberikan peranan untuk menjadi guru disiplin dan tugasnya adalah untuk mendisiplinkan murid-murid di sekolah tersebut lah, khususnya murid. Tetapi minat dan kehendak dia lebih kepada dalam bidang sukan. Jadi di situ sedikit sebanyak telah mengurangkan dia punya penugasan dia dalam
mendisiplinkan pelajar kerana keinginan dan kehendak dia adalah lebih kepada sukan. Jadi dia mungkin akan lebih dalam bidang sukan, mungkin tiada kena-mengena dengan dia, tapi dia cuba juga untuk menceburinya. Jadi kat situlah yang telah menjadikan konflik di antara kehendak sekolah, kehendak peranan penjawatan dia dan juga kehendak peranan diri peribadi dia. Lepas itu, kajian oleh Muhammad Yusof menunjukkan bahawa 50% daripada guru sekolah bersetuju bahawa guru besar tidak mempamerkan sikap positif, terutamanya dalam menjalinkan hubungan dengan guru, yang akhirnya menjadi punca berlakunya konflik antara guru besar dengan guru di sekolah. Jadi konflik ini berdasarkan perbezaan persepsi lah, adalah percanggahan di antara kehendak guru besar dan juga guru di bawah seleaannya, di mana mereka berpendapat bahawa guru besar tidak bersikap positif, maksudnya seperti tidak mahu menerima idea atau teori usulan yang dikemukakan oleh guru-guru, tapi lebih kepada kehendak keputusan guru besar itu sendiri. Dia tidak positif terhadap guru-guru, atau juga mungkin melibatkan sosial, masalah peribadi, mungkin ada yang mengalami masalah keluarga lah di luar tempat kerja, tetapi guru besar juga tidak memainkan peranan, tiada budi bicara untuk membantu guru di bawahnya apabila guru tersebut menghendaki pertolongan daripada guru besar tersebut. Itu adalah analisis kes yang pertama lah, contoh dia. Yang kedua pula ialah percanggahan nilai peribadi, tingkah laku dan emosi. Okay. Kajian juga mendapati konflik memang wujud antara pentadbir dan guru, antara guru dengan guru, antara pentadbir dengan pentadbir, dan antara guru dengan staf sokongan. Konflik yang kerap berlaku ialah di antara pentadbir dengan guru dan di antara guru-guru dengan guru. Okay. Pentadbir dengan guru, masalah dia mungkin terjadi apabila permintaan daripada guru-guru tersebut untuk memenuhi kehendak dia untuk mencapai matlamat 100% pengajaran kepada pelajar lebih berkesan, tetapi tidak diterima. Contohnya lah, dia meminta supaya mendapatkan perkakasan elektrik seperti perkakasan komputer, mungkin mengalami kerosakan, printer atau sebagainya, untuk dijadikan bahan sebagai pengajaran. Tetapi ianya tidak dapat kerana mungkin faktor peruntukan, tetapi mungkin juga ada yang tidak berpuas hati. Mungkin dia minta sudah lama tapi masih lagi tidak dapat. Sebaliknya orang lain yang kemudiannya rosak, minta, lepas tu dapat. Jadi dia akan menimbulkan tidak puas hati di antara guru dan juga pentadbir. Kemudian masalah juga di antara guru dan guru. Ini memang kerap berlaku lah, selalu berlaku lah, bukan kata dia saja guru-guru, tapi mana-mana tempat pun mungkin akan ada yang tidak berpuas hati dengan rakan sekerja lain. Saya tak pastilah apa yang berlaku di antara guru-guru, tetapi seperti kebiasaannya, mungkin dia ada masalah dengan kawan dia, lepas tu dia pula perginya mengadu dekat bos, lebih kurang macam tu lah kot kan. Okay. Yang paling penting sekali dalam analisis kes ini, yang berkaitan, yang ada hubung kait dengan analisis kes dengan konflik organisasi yang kami bincangkan di sini, ialah di poin yang ketiga, iaitu ketidakpuasan hati. Okay. Bagi kes yang kita bincangkan ini, konflik dikatakan berpunca daripada ketidakpuasan hati ibu kepada seorang murid yang mendakwa bahawa guru tersebut
telah menenda anaknya sehingga cedera. Berang dengan kejadian itu, marah apabila mengetahui anaknya telah dicederakan oleh guru tersebut. Beliau telah memaksa ustazah tersebut untuk merangkak mengelilingi kelas sambil merakam dengan tujuan untuk menyebarkan kejadian tersebut. Guru tersebut adalah seorang ustazah dalam sebuah sekolah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ketidakpuasan hati timbul apabila anak kepada wanita tersebut mengadu kepada ibunya bahawa dia cedera, dan kecederaan itu telah berlaku di sekolah dan disebabkan oleh ustazah tersebut. Lalu kemarahan yang timbul telah menyebabkan wanita tersebut menyerang sekolah, iaitu menyerang guru itu dengan merakam aksi guru itu apabila ia memaksa guru tersebut untuk merangkak mengelilingi kelas dan juga diikuti dengan pelajar lain, segelintir pelajar lah. Jadi masalah ini, kes ini telah mendapat kemarahan khususnya dalam bidang pendidik, marah dengan tindakan, tidak berpuas hati dengan tindakan wanita tersebut, dan juga telah mendapat ketidakpuasan hati oleh warganet, netizen. Jadi kes ini telah tular dan telah mendapat perhatian daripada semua pihak. Jadi kita akan merujuk kepada next pembentangan kaedah dan cadangan mengatasi konflik. Jadi setakat itu saja daripada analisis kes daripada saya. Selamat puasa dan selamat PKP. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Haryanto bin Ghazali. Saya akan membincangkan kaedah dan cadangan bagi menangani konflik khususnya di sekolah. Okey, saya telah senaraikan 5 kaedah, iaitu pertama, pendekatan permufakatan, peranan kedua, peranan pemimpin, ketiga, pendekatan strategi pengurusan konflik, keempat, mengenal pasti punca dan gunakan strategi kompromi, dan kelima, mewujudkan personality yang baik. Okey, kaedah yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu pendekatan permufakatan, di mana pendekatan ini yang digunakan pakai untuk menyelesaikan kes yang telah kawan saya terangkan tadi, iaitu kes ibu dengan guru, yang mana ibu tersebut telah menggunakan pendekatan permufakatan yang mana telah berjumpa dengan guru tersebut untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan bermaafan tanpa melibatkan mana-mana pihak ketiga. Okey, di sini kita dapat lihat konflik di antara ibu pelajar dan guru dapat diselesaikan dengan kaedah pendekatan permufakatan. Jadi pendekatan ini dan kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kes yang viral yang telah mendapat kecaman orang luar. Jadi dengan kaedah pendekatan permufakatan ia dapat diselesaikan dengan cara baik. Seterusnya ialah dengan menggunakan strategi pengurusan konflik. Okey, di sini saya akan bahagikan kepada 2 kaedah. Yang pertama, program kepada ibu bapa, dan yang kedua, program kepada guru. Bagi ibu bapa, pihak sekolah boleh menjalankan seminar ataupun taklimat yang membincangkan peranan-peranan guru dan juga peranan-peranan ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Dengan adanya seminar ataupun taklimat begini, ibu bapa dapat mengetahui peranan guru di sekolah dan peranan mereka sebagai ibu bapa terhadap anak mereka di rumah. Okey, bagi kedua, yang mana program kepada guru pula
pihak sekolah boleh mengadakan kursus ataupun latihan seperti kursus jati diri dan kursus kepimpinan. Kursus ataupun program begini dapat memberikan motivasi dan semangat dan menaikkan semangat kepada para guru dalam mendidik murid-murid mereka di sekolah untuk terus dapat bersama-sama anak murid mencapai matlamat, yaitu membimbing dan mendidik murid-murid di sekolah. Kaidah seterusnya ialah dengan menggunakan kaidah mengenal pasti masalah dan menggunakan strategi kompromi. Kaidah ini akan menggunakan teknik arbitrasi, perundingan, yang mana dia merupakan proses tawar-menawar di antara kedua pihak yang berlaku konflik. Teknik ini akan menggunakan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai mediator yang menjadi kepercayaan kepada dua-dua pihak tersebut. Kedua-dua pihak akan berlakunya situasi menang-menang, di mana ataupun win-win situation, yang mana konflik ini akan diselesaikan oleh pihak ketiga dan tanpa menang sebelah pihak, yang mana dia akan memenangkan kedua-dua pihak. Bagi strategi ini, konflik di antara kedua pihak akan dapat disegerakan, akan dapat diselesaikan dengan segera, karena pihak ketiga tersebut menginginkan permasalahan ataupun isu ataupun konflik yang berlaku dapat diselesaikan dengan segera. Bagi kaidah terakhir ialah mewujudkan personality yang baik. Kaidah ini menjadikan guru sebagai berperanan yang sangat penting, yang mana dia akan menjadikan idola kepada para pelajar mereka. Oleh itu, guru haruslah menunjukkan personality yang baik, seperti beragama, bermoral, berdisiplin, dan dapat membimbing pelajar menjadi insan yang berguna. Kaidah ini akan menjadikan pelajar akan merasa hormat terhadap guru, sekaligus dapat mengurangkan konflik di antara guru ataupun murid ataupun pihak yang lain. Di sini saya dapat simpulkan daripada 5 kaidah tersebut dapat memberi kaidah ataupun cara menangani dan mengatasi konflik yang berlaku di antara organisasi ataupun sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nur Muhammad Nashrik bin Haji Kasim, nombor metrik 250184. Saya ingin menyambunglah kesinambungan slide kami, iaitu seperti rekan-rekan saya bentang, bermula daripada pengenalan, analisa kes, apa itu konflik, cara mengatasi, dan saya ingin menyimpulkan bahawa konflik ini adalah salah satu daripada yang wujud dalam kehidupan kita, di mana ia berlaku di dalam persekitaran kita, persekitaran kerja kita, pergaulan dan sebagainya. Jadi konflik ni hendaklah diurus dengan sistematik agar ianya memberi kesan yang positif kepada organisasi, kepada orang perseorangan dan orang yang dapat berlaku konflik. Okey, dalam cara-cara mengatasi konflik ni, seseorang ataupun orang yang melakukan konflik haruslah bersikap jujur, ada keikhlasan yang penting, dan ketekunan dan kedudukan yang tinggi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Seperti kes yang kami bentangkan, iaitu di mana seorang ibu bapa telah membayarkan dan didakwa menghukum guru tersebut dengan berjalan keliling kelas. Kes ini terjadi bermula apabila ibu bapa itu tersebut mendakwa bahawa anaknya telah dihukum oleh guru tersebut sehingga menyebabkan kecederaan, dan mengambil tindakan
menghukum guru tu seperti guru tersebut menghukum anaknya. Jadi di sini ada tidak patut yang berlaku kerana timbul konflik antara ibu bapa dan guru tersebut disebabkan oleh benda-benda yang kita tidak tahu apa yang guru tersebut hendak ajarkan kepada anaknya. Dan konflik ini juga menjadikan reputasi guru tersebut, sekolah tersebut secara amnya buruk di mata orang ramai, di mata netizen, dan rata-rata netizen menghukum tindakan ibu bapa tersebut. Jadi di sini secara amnya bolehlah saya simpulkan bahawa cara-cara mengatasi konflik, cara-cara bagaimana konflik itu berlaku ada di dalam rumusan yang saya akan buat. Kesimpulannya, konflik ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja dan cara kita mengatasinya adalah berbeza. Semoga apa yang kami bentangkan ini dapat memberi sedikit sebanyak inspirasi ataupun pengajaran yang boleh diambil kira. Okey, saya Nur Muhammad Nasyik, sekali lagi Nur Nasyik bin Haji Kasim, nombor matrik 50, kumpulan pelajar PES UUM, ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat malam. Okey, Assalamualaikum.